أعوذ Assalamualaikum warahmatullahi بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Aiman bin Muhammad Syafi'i kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan tajuk yang sangat baik Surah Al-Quran Teragung, Masya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya kasihi, lagi saya hormati Safu Takbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sediqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala man bu'itsa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan kepada pihak NGO Gubernur Iman atas kesempatan dan juga jemputan yang diberikan untuk sama-sama kita berkongsi ilmu pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Yang mana saya mengambil kesempatan ini untuk kita menghayati sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma unzilat fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan misluha." Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita mengenai satu surah di dalam Al-Quran. Satu surah di dalam Al-Quran yang tidak pernah diturunkan yang sepertinya di dalam kitab Taurat. Satu surah di dalam Al-Quran yang tidak pernah diturunkan seumpamanya di dalam kitab Injil. Satu surah yang tidak pernah diturunkan yang semisal dengannya di dalam kitab Zabur. Satu surah yang tidak pernah diturunkan di dalam mana-mana kitab sebelum daripada Al-Quran. Baginda lalu menyebutkan antara ciri surah ini dengan bersabda, wa innaha sab'un minal masani. Dan sesungguhnya ia adalah satu surah yang mengandungi 7 ayat yang sering diulang-ulang bacaannya. Kita lihat apakah satu surah di dalam Al-Quran yang pendek yang hanya mengandungi 7 ayat sahaja, namun sering diulang-ulang bacaannya oleh semua umat Islam di serata dunia.
itulah yang dinamakan sebagai surah Al-Fatihah. Yang mana baginda bersabda lagi, wal Quranul Azim allazi u'titu. Surah Al-Fatihah, kata Nabi, merupakan surah yang teragung di antara kesemua surah-surah Al-Quran, surah yang hanya diturunkan kepada aku, kata Nabi, yakni tidak pernah diturunkan surah ini kepada mana-mana Nabi terdahulu di dalam mana-mana kitab sebelum daripada Al-Quran. Jadi kita lihat pertama sekali, apa yang membuatkan surah Al-Fatihah ini begitu istimewa. Sehingga dinobatkan sebagai surah yang teragung di antara kesemua 114 surah Al-Quran. Surah yang teragung yang hanya diturunkan kepada Nabi yang teragung sahaja, Nabi SAW, di dalam kitab yang teragung sahaja, iaitu Al-Quran Al-Karim. Kita lihat pertama sekali antara yang boleh kita perhatikan pada surah Al-Fatihah, yang mana pada nama surah ini sendiri, iaitu yang diberikan nama surah ini Al-Fatihah. Sedangkan kalau kita baca dari awal hingga akhir surah ini, kita tidak akan dapati perkataan Al-Fatihah disebutkan di dalam surah ini. Kita baca dari awal sampai akhir Al-Fatihah, kita tak jumpa perkataan Al-Fatihah di dalam surah ini. Berbeza dengan kebanyakan surah-surah lain di dalam Al-Quran. Kebanyakan surah Al-Quran, tak kira yang panjang ke, yang pendek ke, kebanyakan surah itu diberikan nama bersempena dengan perkataan daripada ayat di dalam surah itu. Contoh kita ada surah An-Nasr. Dari mana diambil nama surah ini? Daripada ayatnya, Iza jaa nasrullahi wal fath. Kita ada surah Al-Kafirun. Dari mana diambil nama ini? Daripada ayatnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Hatta surah yang panjang-panjang, kita contoh surah Al-Baqarah. Dari mana diambil nama Al-Baqarah ini? Daripada ayatnya sekitar ayat 67 pada firman Allah, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jadi kita lihat kebanyakan surah di dalam Al-Quran diberi nama daripada ayat yang ada menyebut perkataan tersebut di dalam surah itu. Tetapi berbeza dengan surah Al-Fatihah dan beberapa surah di dalam Al-Quran, antaranya dua surah. Dua surah iaitu satu di awal Al-Quran, satu di penghujung-penghujung Al-Quran. Satu surah di awal Al-Quran ialah Al-Fatihah. Dan satu lagi surah di penghujung-penghujung Al-Quran ialah surah Al-Ikhlas. Kita membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak disebutkan perkataan ikhlas di dalam surah ini dan menjadi nama bagi surah itu. Jadi kita lihat apakah persamaan antara dua surah ini, Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas, satunya di awal Al-Quran, satu di pengakhiran Al-Quran. Ada satu persamaan yang boleh kita perhatikan, iaitu yang mana kedua-dua surah ini kita boleh lihat merupakan surah yang diturunkan khusus untuk memperkenalkan kepada kita siapakah Tuhan kita yang layak disembah. Yang mana kita lihat dalam surah Al-Ikhlas, Allah cerita tentang salat, tidak tentang puasa, tidak tentang zakat, haji, tidak. Allah cerita tentang dirinya sahaja. Qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah yang merupakan tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak mempunyai sesuatu apapun yang setanding dengannya. Jadi demikian juga kita baca di dalam Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah dimulakan dengan pengenalan mengenai Allah.
sebagaimana Al-Ikhlas juga dimulakan dengan memperkenalkan kepada kita nama Tuhan kita ialah Allah. Dalam Al-Ikhlas dimulakan dengan Qul huwallah, katakanlah dialah Allah. Demikian juga di dalam Al-Fatihah dimulakan dengan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu di dalam Al-Ikhlas juga setelah diperkenalkan kepada kita nama Tuhan kita iaitu Allah, maka diperkenalkan pula kepada kita beberapa sifat Tuhan ini, iaitu 4 sifat, Ahad dan As-Samad dan Lam Yalid wa Lam Yulad dan wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. 4 sifat. Demikian juga di dalam Al-Fatihah setelah diperkenalkan nama Tuhan kita Alhamdulillah, lalu diperkenalkan pula dengan 4 sifat Tuhan yang mulia, yang agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Jadi itu satu persamaan yang sangat mirip dan juga seimbang antara Al-Fatihah di awal Al-Quran dan juga Al-Ikhlas di akhir Al-Quran. Tapi kita fokuskan perbahasan kita pada hari ini pada surah Al-Fatihah yang di awal Al-Quran ini, yang mana kita akan lihat di kalau sempat atau di kesempatan lain, kita akan lihat yang mana surah Al-Fatihah ini bukan sahaja dikenali dengan nama Al-Fatihah, tetapi surah ini juga mempunyai banyak nama-nama lain yang menggambarkan keagungan dan keistimewaan dan kehebatan surah ini. Ada nama-nama lain bagi surah Al-Fatihah seperti As-Sab'ul Mathani, seperti Ar-Ruqyah, seperti As-Salah dan juga Ummul Quran dan lain-lainnya. Jadi di antara banyak nama-nama yang setiap nama ini menggambarkan sisi-sisi kemuliaan dan keagungan surah Al-Fatihah, kita fokuskan perbahasan kita pada pagi ini pada nama Al-Fatihah itu sendiri. Yang mana dengan nama Al-Fatihah ini yang akan juga membawa kita kepada penghayatan dan tadabbur dan pemahaman keseluruhan 77 ayat Al-Fatihah ini yang istimewa ini. Jadi kita lihat pertama sekali maksud daripada nama Al-Fatihah, yang mana perkataan Al-Fatihah berasal daripada perkataan Fataha. Fataha ni 3 huruf kata dasar dia, root word dia. Fataha yang asal maksud dia buka. Fataha buka. Kita contoh, kita ketuk pintu nak masuk, kita cakap iftah, tolong buka. Iftah. Jadi Fataha buka, bila ditambah beberapa huruf di situ dan menjadi Al-Fatihah. Jadi makna apa? Al-Fatihah maksudnya pembukaan. Jadi dinamakan surah ini sebagai Al-Fatihah, iaitu surah pembukaan. Kenapa? 2 sebab. Yang pertama, dinamakan surah ini Al-Fatihah, surah pembukaan, kerana kedudukan surah ini yang diletakkan di awal Al-Quran di antara kesemua 114 surah yang lainnya. 114 surah Al-Quran, surah Al-Fatihah adakah merupakan surah yang pertama turun? Tidak. Kita tahu surah pertama turun daripada Al-Quran adalah surah Al-Alaq. 5 ayat pertama tu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq yang pertama turun daripada Al-Quran tetapi tidak diletakkan di awal Al-Quran. Malahan diletakkan di akhir-akhir Al-Quran, di dalam juzuk yang terakhir, juz Amma, juzuk 30. Manakala Al-Fatihah yang bukan surah pertama turun daripada Al-Quran tetapi diletakkan di awal-awal Al-Quran sebagai Al-Fatihah kepada semua surah Al-Quran, sebagai pembukaan kepada semua surah Al-Quran. Jadi sebab itu dinamakan surah ini Al-Fatihah, surah pembukaan. Dan juga yang kedua, surah ini diberi nama Al-Fatihah, surah pembukaan, juga dengan maksud surah pengenalan atau surah muqaddimah. Kerana kita akan dapati
di dalam surah ini tidak mengandungi sebarang suruhan perintah maupun larangan. Dalam Al-Fatihah belum ada lagi perintah untuk solat, perintah untuk berpuasa, perintah untuk buat amalan dan ataupun sebarang larangan dan larangan minum arak, minum judi dan sebagainya tiada lagi dalam Al-Fatihah. Lalu apa yang ada di dalam Al-Fatihah? Yang ada di dalam Al-Fatihah adalah pengenalan tentang Tuhan yang Maha Esa yang layak disembah. Yang mana dengan seseorang itu membaca dan menghayati dan mentadabbur dan mendalami satu persatu ayat daripada surah Al-Fatihah dan dia kenal siapa Tuhan dia di dalam Al-Fatihah, lalu sedikit sebanyak akan tertanam cinta di dalam hatinya terhadap Tuhannya di dalam Al-Fatihah. Lalu bila dia dah kenal Tuhan dia dalam Al-Fatihah, dia dah cinta pada Tuhan dia dalam Al-Fatihah, maka apa sahaja suruhan maupun larangan bermula daripada surah Al-Baqarah sehinggalah surah An-Nas akan terasa ringan untuk ditaati oleh dia. Sebab dia dah kenal siapa Tuhan dia dah sayang pada Tuhan dia dah cinta pada Tuhan dia, maka Tuhan dia suruh buat tu, dia terus buat. Dia tak ada petikai, kalau tak ada tanya, Tuhan kenapa kena buat macam tu? Tuhan kenapa tak boleh buat macam ni? Tak ada. Sebab dah sayang, Tuhan suruh dia buat terus. Dan apa sahaja larangan dalam Al-Baqarah sehingga An-Nas akan segera dijauhi olehnya. Tuhan larang buat tu, dia tak tanya, kenapa tak boleh buat? Apa salahnya? Apa masalahnya? Tak. Dia akan terus menjauhi sebab dia sudah ada cinta kepada Tuhannya. Jadi sebab itu surah ini dinamakan Al-Fatihah. Surah pembukaan atau pengenalan yang menjadi penentu atau kayu ukur sejauh mana seseorang itu mampu taat kepada Allah pada semua tuntutan daripada Al-Baqarah sehingga An-Nas bergantung kepada penghayatan dan pemahamannya terhadap surah Al-Fatihah. Makin mendalam dia hayati surah Al-Fatihah, makin kuat cinta dia kepada Allah, maka makin kuat ketaatan dia pada semua tuntutan di dalam Al-Quran Al-Baqarah sehingga akhir Al-Quran. Jadi kita ambil kesempatan pada pagi ini untuk kita telusuri dan kita tadabbur dan hayati secara ringkas keseluruhan ketujuh-tujuh ayat Al-Fatihah, tetapi secara ringkas sebab kalau kita nak perincikan satu persatu daripada tujuh-tujuh ayat Al-Fatihah akan mengambil waktu yang panjang sebenarnya. Jadi kita lihat secara ringkas daripada awal surah Al-Fatihah ini. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala susun 7 ayat yang agung ini, walaupun hanya 7 ayat sahaja, tetapi 7 ayat yang sangat mendalam makna dia, yang berbeza dengan kalau kita manusia, kita, contoh kita nak perkenalkan diri kita, atau kita nak tulis biodata pasal diri kita, kita nak hantar resume ke, kita nak ni lah interview ke, nak ni lah temu duga ke, kita hantar resume pasal diri kita, biasa berapa ayat? Bukan berapa ayat, berapa muka surat kadang-kadang. Tapi tengok bagaimana Allah perkenalkan dirinya di dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah ini, dalam 7 ayat sahaja. Bahkan 7 ayat ni pun bukan semua Allah cerita pasal dirinya. Ada tambahan-tambahan lain berkaitan hubungan Tuhan dengan hamba-Nya nanti. Jadi dalam 7 ayat yang ringkas ini memadai, dan Tuhan cerita pasal dirinya yang semua orang boleh ingat dan boleh hafal, dibaca oleh semua orang Islam tak kira yang kecil maupun yang dewasa. Jadi kita lihat daripada awal surah Al-Fatihah ini, setelah Bismillahirrahmanirrahim, perbahasan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim adakah merupakan ayat daripada surah Al-Fatihah, ayat 1, atau bukan dikira ayat 1 tetapi sebagai pembukaan surah Al-Fatihah, dan sebagaimana merupakan pembukaan juga bagi semua surah lain di dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah. Itu perbahasan lain yang juga panjang yang kita akan skip dulu buat masa ini.
Jadi kita lihat pada setelah Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah mulakan surah ini dengan firman-Nya, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ungkapan Alhamdulillah, ungkapan yang sangat unik dan istimewa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau kita manusia, biasanya kalau kita nak perkenalkan diri, kita akan cakap apa? Kita akan kata, nama saya Ahmad, nama saya Abu, nama saya sekian-sekian. Biasa kita perkenal diri macam itulah. Tapi berbeza di dalam Al-Fatihah, di awal Al-Quran, di pertama kali Allah nak perkenalkan dirinya kepada hamba-Nya, Allah tidak guna ungkapan di sini, Rabbukumullah, nama Tuhan kamu adalah Allah. Tidak. Allah guna ungkapan yang berbeza, ungkapan yang tidak pernah digunakan oleh sesiapa selain dirinya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Sebab kalau Allah perkenalkan diri dan Allah guna ungkapan Rabbukumullah, nama Tuhan kamu Allah. Kita dengar pun, oh Tuhan kita nama Allah. Okay, fine. Habis cerita kat situ je. Tapi bila Allah berfirman, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Orang yang dengar ungkapan Alhamdulillah akan dapat dua maklumat. Dan kemudian dua maklumat ini akan membawa kepada satu pertanyaan. Yang mana pertanyaan satu itu akan membawa kepada pertanyaan kedua. Lalu akan membawa pula kepada pertanyaan ketiga yang kemudian akan membawa kepada beberapa perkara yang akhirnya melengkapkan 7 ayat Al-Fatihah yang agung yang mulia ini. Jadi, bila manusia mendengar Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, manusia dapat maklumat pertama, iaitu Tuhan kita yang layak disembah ini namanya siapa? Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. So kita dapat maklumat pertama, iaitu nama Tuhan kita adalah Allah. Itu pertama. Kemudian manusia dapat maklumat kedua, iaitu Tuhan kita, Allah ini, semua makhluk tidak pernah berhenti memujinya. Sebab Allah tidak berfirman, Ihmadullah, pujilah Allah. Kalau kata pujilah Allah dalam bentuk fi'lun, kata kerja. Kata kerja kita tahu dia tertakluk kepada masa dan waktu. Kita ada fi'il madhi, past tense, fi'il mudhari', present tense, tertakluk kepada waktu. Kalau kata ihmadullah, pujilah Allah, mana time Allah suruh puji, kita puji. Time Allah tak suruh, kita tak puji, kita tak buat kerja. Dia tertakluk kepada waktu, masa, verb. Tapi Allah guna ungkapan alhamdu, segala puji, dalam bentuk ismun, kata nama, noun. Dan kata nama tidak tertakluk kepada masa. Kalau makan, orang boleh tanya, Mat, kau dah makan? Dah. Bila kau makan? Tadi, semalam. Ada masa. Tapi kata nama dia tidak tertakluk kepada masa. Kita kata, telefon. Kita cakap, aku ada telefon, aku ada handphone. Orang tak boleh tanya, handphone bila? Handphone bila? Handphone. Kenapa ada handphone bila? Benda dia tak tertakluk dengan masa. Kata nama tak tertakluk dengan masa. Jadi, bila Allah guna ungkapan, kalau Allah guna ungkapan, pujilah Allah, ihmadullah, kata kerja, maka bererti kalau bila Allah suruh kita puji, dan bila Allah tak suruh kita puji atau beramal, maka kita tidak beramal. Dan juga memberi maksud, kalau kita tak puji Allah, maka tak ada siapa puji Allah. Bila kita puji Allah, barulah Allah Maha terpuji. Kerana itu Allah guna ungkapan ismun, kata nama. Bila guna ungkapan ismun, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tidak tertakluk kepada masa. Maknanya kalau kita sekalipun, kita manusia dengan jin sekalipun, semua kita berpakat bersatu hati tak nak puji Allah, tak nak taat pada Allah, tak nak beribadah langsung kepada Allah, tetap akan ada banyak lagi makhluk-makhluk lain yang tidak terhitung, yang tidak terbatas, yang akan tetap sentiasa beribadah dan bertasbih dan berterusan memuji Allah.
Sebab apa? Sebab alhamdulillah. Segala puji itu tetap bagi Allah. Kita manusia, kita sembah Allah, kita tak sembah Allah, banyak lagi makhluk lain akan sembah Allah. Kita manusia taat pada Allah, puji Allah ataupun tidak, Allah tak heran langsung sebab ramai lagi makhluk lain akan puji Allah. Jadi itu maksud alhamdulillah. Segala puji itu bagi Allah. Seolah-olah Allah nak kata manusia, kamu ingat kamu bagus sangat ke? Kamu solat, lepas tu kamu bangga, lepas tu kamu rasa, kalau aku tak sembah Tuhan, siapa nak sembah Tuhan tu? Allah nak kata, aku tak heran langsung. Kalau kamu sembah aku, kamu yang beruntung. Kamu tak sembah aku, kamu yang rugi. Aku tak untung apa, aku tak rugi apa. Jadi itu pertama. Bila Allah berfirman, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mana semua makhluk sentiasa taat dan puji Allah dan menyembahnya. Lalu membuatkan manusia tertanya satu soalan. Manusia tertanya satu pertanyaan. Bila kata alhamdulillah, semua makhluk dengan haiwan, binatang, dengan bumi, dengan langit, dengan angin, dengan hujan, semua tidak putus-putus memuji Allah. Membuatkan manusia tertanya, apa yang menyebabkan semua makhluk ini tidak putus-putus memuji Allah? Mana Allah ada bagi apa-apa something kat dia orang ni ke? Sebab kita manusia, kita biasanya kita tidak puji seseorang melainkan bersebab. Kita kalau setiap kali jumpa kawan kita seorang ni, Mamat ni, kalau duduk dengan dia, berborak dengan dia, kita tengok dia ni mesti duk puji si Abu tu. Jumpa sikit, borak sikit, dia akan masuk cerita pasal si Abu tu, lepas duduk puji-puji melambung Abu tu. Kita boleh sampai naik meluat menyampah dengar. Jadi kita tanya, kita kata, Mat, aku nak tanya sikit, apa dia? Aku tengok kau ni sikit-sikit duk puji Abu. Ada apa sebenarnya? Dia tu ada bagi kau apa-apa ke? Dia ada pernah tolong kau apa-apa ke? Dia kata tak ada. Just aku ni memang hobi, aku suka puji orang, aku pujilah. Tak ada. Manusia tu, kalau kita tengok dia duk puji-puji kawan tu, lepas tu puji berlambung-lambung pula, mesti ada sebab. Mesti sebab kawan tu pernah tolong dia ke, atau sebab kawan tu ada bagi apa-apa kat dia ke, mesti ada sebab. Dia takkan puji saja-saja. Jadi, kita tengok di sini bila Allah beritahu semua makhluk tidak putus-putus puji Allah, kita sebagai manusia kita tertanya, apa yang Allah ada bagi pada semua makhluk ni sampai mereka bukan sahaja memuji Allah, bahkan tidak putus-putus memuji Allah. Lalu bila datang pertanyaan pertama ini, datanglah jawapan pertama dalam bentuk sifat Allah yang pertama di dalam Al-Fatihah. Pada firman-Nya, Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Perkataan Rabb, dia kita terjemah Tuhan. Tuhan tu terjemahan ringkas lah. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir yang lebih luas, tafsir Ibn Katsir dan lain-lain, dia akan jelaskan Rabb dengan maksud Tuhan yang mencipta, yang mengurus, yang mentadbir, yang memelihara, yang melindungi dan sebagainya. Itu perkataan Rabb. Dia maksud yang luas. Sebab nanti kita ada satu lagi perkataan Tuhan tetapi dengan ungkapan ilah. Jadi apa beza Tuhan yang Rabb dengan Tuhan yang ilah? Itu kita akan jelaskan kemudian nanti. Jadi bila kata Allah itu Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, kita ambil salah satu makna Rabb iaitu Tuhan yang memelihara sekalian alam. Makna Tuhan ni bila dia mencipta makhluknya, dia bukan cipta dan biarkan sahaja. Tak. Tuhan cipta makhluk itu, Tuhan akan sediakan keperluan makhluk itu pada dirinya atau sekelilingnya sebagai tanda Tuhan melindungi makhluk itu dan untuk menjamin kelangsungan hidup makhluk tersebut. Contoh Allah cipta burung. Allah cipta burung dan Allah beri sayap yang kuat kepada burung untuk dia keluar mencari rezeki. Allah cipta contoh harimau dan Allah beri kepada harimau ni rahang yang kuat dan gigi yang tajam taring untuk dia pergi memburu. Dan demikian juga Allah bila cipta kita manusia. Allah tak ada Allah cipta kita manusia, lepas tu Allah letak kat muka bumi, tak ada Allah kata manusia.
Kira baik sangat dah aku cipta kamu, aku letak kamu kat muka bumi tu, aku bagi kamu akal fikiran, pandai-pandailah kamu fikir sendiri macam mana nak cipta dan hasilkan udara oksigen untuk kamu bernafas. Tidak. Allah letak kita di muka bumi dan Allah sediakan semua keperluan untuk kelangsungan hidup kita. Sebagai tanda Allah itu Rabbil Alamin, Tuhan yang memelihara sekalian alam, hamba-hamba makhluk yang diciptakannya. Sebab tu Allah berfirman juga di dalam surah Al-Baqarah sekitar ayat berapa? Ayat 29. Ayat 29 Allah berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah, yakni Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang di bumi itu semuanya. Mana Allah letak kita di muka bumi dalam keadaan Allah dah persiapkan semua keperluan manusia di atas muka bumi ni. Cuma tinggal kerja kita sahaja, tugas kita nak bangun. Pergi cari kat mana Tuhan letak rezeki aku, kat mana Tuhan simpan makan aku hari ni. Kita tinggal bangun nak cari dan rezeki tu ada terjamin, ada di sekeliling kita di atas muka bumi ni. Jadi itu pertama, Allah itu Rabbil Alamin, Tuhan yang mencipta dan memelihara makhluk-makhluk dan hamba-hamba yang diciptakannya. Lalu bila manusia dah kenal Allah dengan satu sifat yang pertama ini, manusia tertanya pula, selain daripada sifat Allah Rabbil Alamin, Allah ada sifat lain tak yang lebih menarik daripada yang pertama? Jadi bila datang pertanyaan kedua ini, datanglah jawapan kedua dalam bentuk sifat Allah yang kedua di dalam Al-Fatihah, iaitu Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Bila kata yang Maha Pemurah ni, dengan erti kata secara ringkas, Allah yang Maha Pemurah dengan erti kata Allah memberi kurniaan tanpa berkira, tanpa pilih kasih. Allah bila bagi kurniaan pada kita, Allah pemurah, Allah bagi kurniaan tak pernah berkira, tak pernah pilih kasih. Maknanya apa? Kita tengok bila kata Allah tidak pernah berkira. Kita sendiri, kita yang menerima segala kurniaan Allah dalam kehidupan dunia ni, dalam bab makan je contoh dalam nikmat makan, belum nikmat lain lagi. Siapa di antara kita boleh ingat dan boleh bilang dan boleh keluarkan data berapa banyak daripada makanan yang pernah dia makan daripada rezeki kurniaan Allah sejak daripada umur 7 tahun, tak pos, daripada umur 10 tahun. Daripada dia umur 10 tahun, daripada dia pandai mengira, menulis dan baca, sampai hari ni umur berapa pun tak kisah. Siapa boleh bilang berapa banyak nikmat Allah dalam bab makan sahaja yang dia dah makan dari umur 10 tahun sampai hari ni? Tak ada siapa boleh bilang. Sebab apa? Sebab Allah bila bagi nikmat pada kita, Allah tak pernah berkira. Allah tak pernah buat ketetapan, peraturan. Contoh Allah kata manusia, aku buat undang-undang, satu hari kamu boleh makan 3 kali je. Satu hari boleh makan 3 hidangan makanan aja. Lebih daripada tu, aku tendang korang masuk neraka. Tidak. Allah bagi kita makan kadang-kadang sehari 3 kali, kadang-kadang sehari 4 kali. Bila musim raya open house lagi lah berkali-kali sampai nak pecah perut kita. Jadi Allah bila bagi kurniaan tak pernah berkira. Allah bagi dan bagi dan bagi sampai kita yang terima pun tak ingat ada. Berapa banyak dah aku makan nikmat Tuhan. Tu baru dalam bab makan. Belum dalam nikmat-nikmat lain lagi. Sebab tu Allah berfirman dalam surah Ibrahim dan juga dalam surah An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kamu ingin menghitung nikmat Allah itu, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jangan kata nak bersyukur, nak hitung, nak bilang berapa banyak nikmat Allah pada kita pun tak boleh nak bilang. Apalagi nak mensyukuri satu persatu nikmat Allah itu, lagi kita tak mampu. Jadi itu pertama, bila kata Allah Ar-Rahman pemurah, Allah bagi, tak pernah berkira pun. Itu pertama, Ar-Rahman pemurah. Dan yang kedua juga, bila kata Allah pemurah dengan erti kata Allah memberi kurniaan tanpa pilih kasih. Maknanya apa?
kita boleh tengok kat dunia ni, bila Allah bagi rezeki, orang beriman je ke dapat rezeki? Tak. Orang beriman Allah bagi rezeki, orang tak beriman pun Allah bagi rezeki. Bila Allah bagi makan, kat dunia ni orang baik jika dapat makan. Tak. Orang baik Allah bagi makan, orang jahat mungkin dapat lagi banyak makan. Jadi Tuhan bila bagi rezeki, Tuhan tak pandang bulu. Tuhan bukan tengok, okey, yang ni beriman kepada aku, yang ni salat, yang ni taat, aku bagi dia. Yang ni tak guna, aku dah bagi dia banyak nikmat sebelum ni, dia tak bersyukur lah, so aku tak nak bagi apa-apa pada dia. Biarkan dia mati, malaikat, biar dia mati kelaparan. Tak. Allah bila bagi, Allah tak boleh kasih, kau taat aku bagi, kau tak taat pun aku bagi. Kau bersyukur aku bagi, kau tak bersyukur pun aku bagi. Semua Allah bagi kurniaan pada mereka sebab Allah tak pilih kasih. Allah bagi aja. Jadi itu mana Allah Ar-Rahman, pemurah. So seseorang dia jangan pernah sangka atau perasan bila dia dapat kurniaan pada Allah, contoh dia tak solat pun, atau dia tak taat, atau dia makan rasuah ke, dia makan riba ke, dia buat apa benda yang jelas-jelas merupakan dosa, maksiat dan kerosakan. Bila orang nasihat pada dia, kau jangan buat macam ni, Tuhan tak suka, Tuhan murka. Dia mungkin kata, kalau Tuhan tak suka aku buat benda ni, kenapa hidup aku makin senang? Aku tak solat tapi aku makin kaya. Engkau yang solat setiap hari pergi masjid, aku tengok engkau pun dari dulu 10 tahun yang lepas sampai sekarang sama je macam tu. Dia jangan sangka bila dia dapat banyak kurniaan daripada Allah dalam keadaan dia tidak taat, jangan dia sangka Allah sayang dia. Kalau Tuhan murka benci pada aku, Tuhan tak ada bagi aku semua ni. Dan tak, kalau Tuhan sayang pada kau sebab kau solat, kenapa kau mesti macam ni dari dulu? Kau tak jadi makin kaya pun. Bila orang tu dia dapat banyak limpah kurniaan dari Tuhan, bukan tanda dia orang baik atau Tuhan sayang dia. Tak. Tuhan bagi banyak kurniaan sebab memang Tuhan tu sifat dia pemurah, suka memberi. Bukan bila Tuhan bagi orang tu, mana orang tu bagus. Tuhan tak bagi orang ni miskin, mana orang ni Tuhan tak sayang. Tak. Tuhan bila beri sebab Tuhan tu sendiri yang pemurah. Tuhan suka memberi. Bukan sebab orang tu layak menerima. Jadi sebab itu bila Allah berfirman Ar-Rahman pemurah, memang Tuhan yang suka memberi, dan Tuhan bila beri tak pernah berkira, dan Tuhan bagi tak pernah pilih kasih. Yang ni salat Tuhan bagi, yang ni tak salat, dia paling jahat atas muka bumi. Dengan Firaun pun Tuhan bagi banyak nikmat pada dia. Jadi kalau nak kata orang tu tanda Tuhan sayang pada dia, dia orang paling kaya. Dulu Firaun, dulu Qarun yang paling kaya. Adakah Tuhan sayang mereka? Tak. Bila kalau kata tanda orang tu Tuhan sayang pada dia, panjang umur. Bukan dulu sampai sekarang, Iblis yang paling panjang umur. Adakah Tuhan sayang Iblis? Pun tidak. Tapi Tuhan bila beri kurniaan sebab memang Tuhan itu yang sifatnya suka memberi, Ar-Rahman yang maha pemurah. Bila manusia kenal pula sifat kedua, Tuhan ini Ar-Rahman yang maha pemurah, semua orang dapat, baik dapat, jahat dapat, taat dapat, tak taat pun dapat kurniaan. Membuatkan ada yang tertanya, kalau Tuhan ni pemurah dengan erti kata semua orang dapat, orang baik dapat, orang jahat dapat. Lalu ada yang tertanya, kalau demikian, apa untung aku jadi orang baik? Apa untung aku jadi orang baik dah? Kalau aku solat, aku dapat makan. Tu yang tak solat pun macam lagi banyak makan daripada aku. Apa untung aku jadi orang baik, aku beramal, aku beribadah, aku dapat rezeki. Tu yang tak pernah taat pada Allah pun dapat macam-macam juga. So, dah kalau taat dapat, tak taat pun dapat. Nampak macam lagi best tak taat lah. Dan kalau kita penat-penat taat, tiba-tiba tengok kawan tu yang tak taat pun dapat juga. Kalau dalam kelas, exam, guru ni dia sangat baik hati. Bila exam, pelajar yang belajar bersungguh-sungguh, jawab semua soalan dengan betul, dia bagi 100 markah. Pelajar yang tak belajar, tak study langsung, yang jawab semua soalan salah, pun dia bagi 100 markah. Kita yang belajar bersungguh-sungguh akan kata apa? Dah kalau macam ni buat apa aku study? Dah aku jawab betul dapat 100 markah. Tu kawan yang jawab semua salah pun dapat 100 markah. Semua lulus. Semua orang dapat nombor 1. Semua happy. Dah tu baik aku tak payah belajar. Jadi manusia tu tanya, dah Tuhan tu Ar-Rahman pemurah, semua orang Tuhan bagi. Dah kalau macam tu, aku salat, aku penat-penat beribadah dan taat, aku dapat. Tu yang malas beribadah pun dapat juga. Baik aku tak payah beribadah. Jadi bila datang pertanyaan ketiga ini,
Kedua ke ketiga ni? Pertanyaan ketiga ni, apa untung aku jadi orang baik? Lalu datanglah jawapan ketiga dalam bentuk sifat Allah yang ketiga di dalam Al-Fatihah, iaitu Ar-Rahim, yang maha mengasihani. Apa beza antara sifat Allah Ar-Rahman pemurah dengan Ar-Rahim pengasih? Kita tengok dua sifat dalam satu ayat yang sama, yang perkataan dia lebih kurang sama sebab memiliki 3 huruf yang sama. Ar-Rahman ada huruf Ra dan Ha dan Mim. Manakala Ar-Rahim juga memiliki huruf Ra dan Ha dan Mim. Jadi apa beza Ar-Rahman pemurah dengan Ar-Rahim mengasihani? Ini yang Nabi SAW jelaskan dalam sebuah hadis, yang mana baginda bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Nabi cerita sejarah sewaktu Allah ciptakan alam semesta ni, langit, bumi dan sebagainya. Nabi kata Allah bahagikan, Allah jadikan rahmat Allah yang sangat luas itu kepada 100 bahagian. Rahmat Allah, Allah tak turunkan semua ke bumi ni, ke dunia ni. Tapi Allah bahagikan dulu rahmat Allah yang sangat luas itu kepada 100 bahagian. Lalu Allah buat apa? Nabi bersabda, fa'anzala fil ardi. Lalu Allah turunkan ke dunia ini, ke bumi ini, berapa persen daripada 100% rahmat tadi? Allah turunkan juz'an wahidan. Allah turunkan satu bahagian sahaja rahmat daripada 100% rahmat tadi. Mana 1% aja? Kita belajar matematik, kita tahu 1% macam sikit je. Tapi Nabi bagi tahu dengan 1% rahmat yang Allah turunkan ini, tatarahamul khalaiq. Cukup untuk semua makhluk di dunia ni untuk hidup, berkongsi rasa kasih, rasa sayang, rasa rindu, rasa cinta, rasa bahagia, berbekalkan 1% rahmat. Bukan seorang satu, 1% rahmat, semua makhluk dari zaman manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat semua hidup dengan berbekalkan 1% rahmat, dan cukup dan melimpah-limpah berlebih-lebih lagi. Bukan manusia je, jin pun hidup yang sebelum lagi dari manusia pun hidup berkongsi 1% rahmat Allah sampai hari ni, sampai kiamat tak habis-habis 1% ni. Jangan kata manusia dan jin, hatta haiwan, binatang pun hidup di dunia ini dengan berbekalkan 1% rahmat yang sama berkongsi. Dan masih berlebihan lagi, tak habis 1% rahmat ni. Kita tengok contoh, kalau manusia, kita tengok nampak je lah hidup dengan berkasih sayang, berkongsi rezeki dan kebahagiaan. Hatta haiwan binatang, kita tengok contoh tempat kita paling senang, kucing lah, mana-mana ada kucing. Kucing, contoh, kita tengok kucing ni, katakan dia lahirkan anak. Dan katakan tu pertama kali dia lahirkan anak. Tak ada experience, tak ada pengalaman sebelum tu. Kucing tu bila dia nak lahirkan anak, biasa sebelum melahirkan anak, setiap bulan dia pergi check up kat mana? KK mana? Dekat kerajaan ke swasta ke mana-mana. Tak ada check up tiap-tiap bulan, tak ada buka buku ping apa semua, tak ada. Lepas tu bila nak lahirkan anak pula, mana? Hospital kerajaan swasta mana? Pun tak ada. Dia lahirkan anak mungkin kat tepi jalan, kat tepi longkang, kat tepi pagar rumah kita, dekat dalam peti surat rumah kita, kat mana-mana boleh, asalkan boleh. Lepas tu, kita manusia kalau lahirkan seorang anak pun macam nak kiamat rasa, semua orang duduk tangan suami kita, yang tu kita gigit, doktor sana yang tu kita tendang, yang ni depan kita pergi maki macam-macam. Pengalaman, baru 4 orang anak ni, jadi tu manusia ni, kucing tak ada dia tendang siapa, tak ada kita tengah tidur malam-malam dengar kucing tengah menjerit, oi sakit, oi aku nak beranak, tak ada. Berapa ekor dia lahirkan anak tu, relax, tiba-tiba tahu beranak dah. Diam, tak ada apa. Tak ada mengadu, tak ada sakit, tak ada menangis. Tu kucing. Kita tengok, bila dia dah lahirkan anak pula, bidan yang sambut anak dia siapa? Pun tak ada bidan. Lahirkan sendiri seorang-seorang je tu. Jadi, kucing ni bila dia lahirkan anak, kita tengok. Dia lahirkan anak, automatik dia tahu macam mana dia nak bagi makan pada anak dia. Dia tahu macam mana dia nak jaga anak dia. Yang ramai-ramai tu. Dan tu pertama kali dia lahirkan anak.
Dia tahu macam mana dia nak kasihi anak dia, dia tahu macam mana nak hangatkan tubuh anak dia yang bulu masih basah lagi, yang baru lahir tu. Kucing yang tak ada akal fikiran dan tak pernah masuk mana-mana kursus parenting, mana dia tahu nak buat semua tu? Kesan daripada 1% rahmat yang Allah turunkan ke dunia ni, hatta haiwan binatang pun tahu macam mana nak hidup berkasih sayang. Tu kucing tu, tak ada kucing dia nak lahirkan anak cari tempat, tak ada. Semua hospital, klinik tak ada nak terima, aku nak bersalin ni. Tak ada. Bila dia lahirkan anak, dia buang anak kat mana-mana. Kita tak pernah jumpa. Tapi manusia ada yang bila lahirkan anak, dia campak anak dalam tong sampah. Mana kucing pun lagi ada rahmat, lagi ada kasih sayang dan ada lagi cerdik daripada sebahagian manusia yang sanggup buang anak pada seorang je anak yang dilahirkan. Kucing lepas lahirkan anak dia tak ada fikir, anak aku ni siapa lah bapak dia, lepas tu siapa nak tanggung anak ni nanti sekolah macam mana, masa depan dia macam mana. Dia tak ada fikir panjang-panjang macam tu, sebab dia tahu Tuhan yang cipta aku, Tuhan yang cipta anak aku ini, dan Tuhan yang akan bagi makan pada dia serah pada Allah. Anak dia pasti ada makan. Jadi kalau kucing pun boleh tahu macam tu, yang tak ada akal, tak ada fikiran tu, mana bagi akal fikiran manusia yang sanggup buang anak dia. Jangan kata mana akal, mana rahmat kasih sayang yang dalam diri manusia itu. Tidak lain tidak bukan boleh jadi berpunca daripada hilang keyakinan dan kebergantungan tawakal kepada Allah secara umumnya. Okay, jadi itu kita lihat bila Allah turunkan 1% rahmat ni, semua manusia dan hatta yang bukan manusia pun dapat. Dan 1% rahmat yang Allah turunkan ini yang dinamakan sebagai rahmat Ar-Rahman. Rahmat Allah yang Maha Pemurah. Allah Pemurah, Allah bagi semua. Tak kira orang baik dapat, orang jahat dapat. Yang bukan orang pun dapat sama. Itu Ar-Rahman. Kita tertanya, baki lagi 1%, baki lagi 99% rahmat tu, Allah letak kat mana? Baki lagi 99 rahmat itu Allah simpan di dalam syurga untuk diberikan hanya kepada orang yang taat kepada Allah sewaktu di dunia. Dan baki lagi 99 rahmat dalam syurga itu yang dinamakan sebagai rahmat Ar-Rahim, rahmat Allah yang Maha Mengasihani. Jadi soalan yang timbul tadi, apa untung aku jadi orang baik? Ada beza ke tak ada beza? Ada beza. Orang yang hidup kat dunia dan dia hanya ingin dapat kesenangan dunia sahaja, maka dia akan dapat bahagian dia daripada 1% rahmat. Dia dapat makan, dapat minum, dapat kesenangan, dapat keseronokan kat dunia dapat. Tapi bila di hari akhirat tidak berbaki apa-apa rahmat untuk dia dan dia akan dihumban masuk ke dalam neraka. Berbeza dengan satu orang, dia hidup kat dunia dan juga dia dapat rahmat Allah 1% jadi dia dapat makan, dapat minum, dapat keluarga, dapat sebagainya, dapat macam-macam kurniaan. Lepas tu dia kata, kalau kat dunia ni, nasi lemak kat dunia ni pun dah sedap macam ni baru 1% nikmat nasi lemak. Agak-agak kalau dekat akhirat dalam syurga nanti, aku dapat nasi lemak yang 99 kali ganda sedap daripada nasi lemak kat dunia yang baru 1% ni. Tak terbayang macam mana sedap nasi lemak dalam syurga. Dia terbayang, kalau durian kat dunia yang sedap-sedap ni pun, rasa dia sebenarnya baru 1% aja daripada durian yang Allah cipta. Kalau dalam syurga aku dapat makan durian yang 99 kali ganda sedap daripada durian kat dunia, tak bayang macam mana. Lalu dia kata, aku tak puas. Ni kat dunia ni, semua nikmat kat dunia baru 1% aja. Agak-agak kalau dalam syurga aku dapat 5 kali ganda. Bukan. Aku dapat contoh 10 kali ganda. Bukan. Dalam syurga aku dapat nikmat yang 99 kali ganda daripada segala nikmat kat dunia. Lalu dia kata, aku tak puas. 1% dunia aku tak cukup. Aku nak dapat lagi 99 kali ganda dalam syurga. Lalu dia pilih untuk beriman dan beramal dan taat kepada Allah. Lalu bila dia meninggal dunia, dibangkitkan di hari akhirat, dia menjadi manusia paling beruntung. Sebab dia dapat 1% rahmat di dunia dan kemudian lagi 99 di dalam syurga, dia menjadi makhluk yang dapat merasai 100% rahmat Allah selengkapnya keseluruhannya. Jadi itu perbandingan atau perbezaan antara sifat Ar-Rahman yang Maha Pemurah dan Ar-Rahim yang Maha Mengasihani.
Okey. Dah pukul 9.10 dah. Tak sedar masa. Tak apa, kita laju sikit. Jadi, kita tengok 3 sifat yang pertama tadi, setakat ni, Rabbil Alamin, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. 3 sifat ni boleh kita kategorikan sebagai sifat yang lemah lembut lah, kita kata. Sifat yang, yalah, lemah lembut, mencipta sekalian alam, pemurah, pengasih, ini semua sifat lemah lembut, orang dengar, orang suka. Tetapi, berpindah pada sifat keempat. Sifat seterusnya pada firman Allah, Maliki Yaumiddin. Kita akan tengok bunyi nada dia macam lain sikit. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan ni nak cerita sifat yang seronok, lemah lembut macam 3 tadi ke? Atau yang berbeza ni? Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan ni hari apa? Hari cuti ke? Tak, bukan holiday. Hari holiday kita ada seronok. Hari pembalasan adalah hari akhirat, hari kiamat, hari kehancuran alam semesta, hari manusia dibangkitkan dari kubur masing-masing, dan merupakan hari yang manusia berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan matahari 1 jengkal di atas kepala. Sehingga ada yang ditenggelami oleh peluhnya sendiri. Tak tahap punya panas hari akhirat sampai ditenggelami oleh peluh dia. Tu baru kat padang mahsyar, belum dalam neraka pun dah panas macam tu. Jadi hari akhirat ni bukan hari yang seronok. Mana hari kebangkitan tu, hari berkumpul di padang mahsyar, hari pengadilan tu bukan hari yang seronok. Tak ada bila orang dibangkit dari kubur, setelah berapa ribu tahun ke berapa bilion tahun dia dalam kubur, dia keluar, tak ada dia menggeliat kata, oh lama betul aku baring dalam kubur, akhirnya dapat keluar juga. Oh, lama aku tidur ni, berapa lama agaknya. Tak ada. Tak ada, bila keluar dari kubur tengah jalan-jalan ni, nak pergi mana ni ramai-ramai ni. Tiba-tiba ternampak member lama. Mat, kau apa khabar? Oi, kita sangka kita jumpa juga kat sini. Oi, aku rindu betul dengan kau. Kau mati 10 tahun sebelum aku. Yelah, kau apa jadi lepas aku mati, kau buat apa? Kau tahu lepas kau mati aku kahwin dengan bini kau. Tak ada time tu nak jumpa, tanya khabar, selfie balik apa semua, tak ada. Hari akhirat tu hari yang bila orang tu dia nampak kawan dia, kawan paling rapat macam mana pun, dia nampak dia lari jauh-jauh. Yang kata kawan dia, anak dia, bini dia, suami dia, dia nampak dia lari jauh-jauh, buat tak kenal, takut nanti dia tuntut pahala pada aku, dia minta hutang pada aku apa semua. Semua orang buat tak kenal, sebab semua orang tahu hari pengadilan, hari kiamat, hari yang paling menggerunkan, paling menakutkan. Semua buat tak kenal. Sebab tu kadang-kadang orang terfikir, hari akhirat ni dibangkitkan dalam keadaan tak berpakaian langsung. Tak malu kau, tak segan kau orang duk pandang. Tak ada siapa nak pandang kau, jangan takutlah. Jangan risau sangat tu. Ingat hebat sangat, cantik sangat badan tu, tak ada siapa hirau dah. Semua duk fikir nasib diri sendiri, macam mana ni aku ni dapat masuk syurga kau atau masuk neraka ni. Semua fikir pasal tu aja. Jadi sebab tu bila Allah berfirman Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nak cerita tentang sifat Allah yang lemah lembut macam tadi? Tak. Di sini nak cerita tentang sifat Allah yang garang, atau bukanlah kita kata garang, macam tak sesuai. Yang tegas lah, kita kata sifat yang tegas. Kita tengok ni Al-Fatihah, di pertama kali, di awal Al-Quran, di pertama kali Allah nak perkenalkan diri pada hamba-Nya. Mengapa tidak Allah perkenalkan diri dengan 3 sifat yang lemah lembut cukup? Kenapa Allah selitkan satu sifat yang keempat, sifat yang tegas, yang manusia dengar jadi takut? Sebab beza kalau kita manusia. Kalau kita manusia, kita nak perkenalkan diri lagi-lagi pertama kali. Orang baru nak kenal kita. Kita nak melamar seseorang ke, kita nak interview, nak dapat kerja ke. Kita cerita pasal diri kita, mesti kita akan cerita yang baik-baik yang orang suka dengar je. Kita ni kalau bangun lambat pagi ke, kita ni kalau pergi kerja memang kerja-kerja ke, lambat patu kerja, selalu tertangguh-tangguh nak siap ke. Yang tu kita takkan cerita dalam resume kita. Kita cerita semua yang orang suka dengar. Yang dia tak suka dengar, nak melamar kawan ni, kita cerita kita ni pandai memasak, pandai itu, pandai ini, pandai barang, kita tak cerita. Yang tu biar lepas dah kahwin, pandai dia tahu sendirilah. Jadi kita manusia, bila kita perkenalkan diri pada orang, kita akan cerita yang orang suka dengar je. Saya kalau cerita, pertama kali kita nak perkenalan, saya kalau cerita nama saya sekian, saya dulu mengaji kat tahfiz sekian, lepas tu saya belajar kat negara sekian,
Lepas tu saya ambil kiraat ke sanad itu sekian. Saya cerita yang orang suka dengar je. Yang orang tak suka dengar, saya ni kalau dah start ceramah sampai 2-3 jam saya tak berhenti orang tak itu saya takkan ceritalah. Pandai-pandai tahu sendirilah. Jadi kita tengok Allah di awal Al-Quran, di pertama kali Allah nak perkenalkan diri pada hamba-Nya. Kenapa tidak Allah memadai dengan 3 sifat yang lemah lembut yang orang suka dengar je. Kenapa Allah selitkan satu sifat Malik Yaumiddin? Orang bila dengar, takut Tuhan ni garang juga rupanya. Ingat lemah lembut aja tadi, rupanya ada garang-garang juga. Takut aku dengan Tuhan ni. Kenapa Allah selitkan satu sifat yang tegas, yang nampak garang sikit kat sini? Tujuannya apa? Tujuannya demi menanam keseimbangan di dalam diri hamba-hambanya. Untuk apa? Menanam keseimbangan dalam diri hamba-hambanya. Maknanya Tuhan tahu, Tuhan yang cipta kita dan Tuhan tahu perangai kita. Tuhan tahu manusia ni kalau dimanjakan dengan lemah lembut sentiasa, dia akan jadi orang yang malas dan suka ambil kesempatan. Maknanya apa? Tuhan tahu manusia ni kalau aku cakap aku pemurah, pengasih, penyayang, pengampun, semua yang lemah lembut aja. Manusia bila dia buat jahat, orang nasihat kata, jangan buat jahat, nanti Tuhan murka. Alah, relax lah. Mana ada Tuhan murka-murka. Tuhan kan pemurah, pengasih, penyayang. Jangan takut. Bila dia buat maksiat, orang kata, jangan buat ni. Nanti Tuhan humban masuk neraka. Alah, mana ada Tuhan humban masuk neraka. Tuhan kan Ghafur, pengampun. Lagipun aku orang Islam, banyak mana dosa pun confirm masuk syurga. Jangan takut. Jadi dia buat jahat dalam keadaan dia ambil kesempatan pada sifat-sifat Allah yang lemah lembut tadi. Jadi Allah nak bagi manusia seimbang, Allah letak 3 sifat lemah lembut dan 1 sahaja yang tegas. Maknanya manusia ni bila dia nak buat baik, dia nak buat, dia nak sedekah contoh. Dia nak sedekah, nak masuk duit dalam tabung, tiba-tiba dia teringat kejap. Aku ni nak sedekah, nak bantu orang ni, aku sendiri pun bukan banyak duit ni, aku nak makan apa kalau aku bagi orang duit? Tiba-tiba dia teringat, kejap. Tapi Tuhan kan sifatnya Ar-Rahman tu murah. Kalau aku yang miskin, yang tak kaya mana pun, aku pun boleh bermurah hati, boleh bersifat pemurah bantu orang, padahal aku miskin. Nescaya Tuhan yang maha kaya akan lebih pemurah daripada aku dan hargai amalan aku dan akan gandakan lagi rezeki kurniaan yang melimpah kepada aku. So dengan sifat Ar-Rahman, pemurah, pengasih, penyayang tadi, dengan sifat lemah lembut itu memberi motivasi kepada dia untuk lakukan kebaikan. Waktu lain dia nak mencuri pula, hari tu sedekah, hari ni mencuri pula. Nak mencuri pula dia fikir, aku ni mencuri tak apalah, sekali-sekala orang atas-atas aku curi lagi banyak lagi. Lagipun Tuhan kan Ghafur, pengampun. Apa salahnya sekali-sekala aku curi, nanti aku minta ampun, Tuhan ampun lah. Jadi bila dia nak buat jahat pula dia teringat, tapi Tuhan memanglah pengampun juga. Tapi aku kena ingat Tuhan juga ada sifat Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Aku buat jahat hari ini, esok lusa sampai masa Tuhan boleh balas perbuatan jahat aku ini dengan yang setimpal dengannya. Jadi dia hidup seimbang. Dia nak buat baik, dapat motivasi daripada 3 sifat yang lemah lembut tadi. Dan dia nak buat jahat pula, rasa terancam, terhalang dengan 1 sahaja sifat yang tegas, Maliki Yaumiddin. Jadi itu kita lihat bagaimana 3 sifat dan yang keempat kemudiannya yang merupakan 4 sifat yang menyeimbangkan dan membuatkan orang itu hidup dalam keseimbangan. Jadi kita tengok 4 sifat ni, kita dah 19 sikit lagi. 5 atau 10 minit paling lama kita habiskan penghujung Al-Fatihah. Sebab awal Al-Fatihah cerita pasal Tuhan, setakat ni habis. Kemudian ayat berikutnya sebagai penutup yang mengingatkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi 4 sifat ni yang yang paling utama untuk kita kenal Allah. Dan juga kadang-kadang orang tanya, Ustaz, saya ni ada kawan non-Muslim atau saya ada jiran non-Muslim, saya nak dakwah dia pada Islam, kadang-kadang dia tanya saya pasal Tuhan, you dalam agama tu, Tuhan tu macam mana? Saya nak cerita pun saya tak tahu, saya terbayang ada 99 Al-Asmaul Husna, nak cerita mana satu dulu? Mulakan dengan 4 sifat ni. Sebagaimana Allah perkenalkan diri kepada hamba-hambanya dengan 4 sifat ini dahulu di awal Al-Fatihah. Tuhan tak ada cerita terus semua Al-Asmaul Husna. Tuhan tahu tidur dia orang ni, nanti aku cerita panjang-panjang. Jadi 4 Al-Asmaul Husna ni Allah cerita pada kita. Kita pun kalau nak cerita pada orang tentang Tuhan, cerita 4 ni dulu.
kenalkan dia Allah tu Ar-Rahman, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, cukup. Biar dia kenal Tuhan 4 sifat ni, lepas tu dia dah faham, baru tambah yang lain pula. Jadi sebab tu kita tengok bila manusia dah kenal Allah dengan 4 sifat ini sahaja, maka akan sedikit sebanyak tertanam cinta dalam dirinya terhadap Tuhannya. Lalu bila dia dah cinta kepada Tuhannya melalui 4 sifat ini, dengan sendirinya, dengan sukarela, tanpa perlu Allah ancam dan ugut dan kata manusia, kau dah kenal aku, sekarang sembah aku. Kalau tak, aku tendang kau masuk neraka. Tak. Manusia tu sendiri dengan sukarela setelah kenal dan cinta kepada Allah, dia sendiri akan ucapkan apa? Iyyaka na'budu. Akan dikau kami abdikan diri. Akan dikau kami sembah. Engkaulah yang kami sembah. Dan ayat iyyaka na'budu ni pun cerita panjang. Tapi kita ringkaskan di sini, perkataan iyyaka na'budu merupakan janji atau iqrar kita untuk menyempurnakan ibadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, kepada engkau sahaja kami sembah. Cuma kita sebagai manusia, kita sedar yang kita ni bukan malaikat. Malaikat kalau beribadah memang sepenuh hati dan sempurna. Kita manusia, kita kalau beramal beribadah, kita yakin ibadah kita banyak kekurangan. Salat kita tahu tak sepenuhnya khusyuk. Ada kejap kita boleh khusyuk, ada kejap kita tak khusyuk. Kita punya sedekah, kadang-kadang kita rasa sedekah dengan ikhlas, kadang-kadang sedekah tu ada sikit-sikit rasa nak tunjuk-tunjuk. Kita tahu kita punya baca Quran, baru baca Quran ada tempat baca betul, ada tempat baca salah. Kita datang kelas mengaji kuliah pun awal-awal juga, lepas berapa 10 minit dah mengantuk nak tertidur dah. Jadi amal ibadah kita tahu banyak kelemahan kekurangan. Dan banyak tidak sempurna. Janji dah janji, iyyaka na'budu, nak sempurnakan ibadah pada Allah, tapi ibadah kita banyak tak sempurna. Jadi kita takut Allah murka, kita pun berkata, kita pun memohon kepada Allah dengan berkata, wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan ni, mohon pertolongan untuk apa? Kita kalau kita minta tolong kat orang, cakap, Mat, aku sebenarnya segan nak cakap dengan kau ni. Tapi entahlah, kau lah orang yang aku rasa paling boleh tolong kot. Kita cakap, kau cerita je lah, kau ada masalah apa cerita je. Kita kawan baik, rapat lama dah. Dia pun cakap kat kita, aku sebenarnya ada nak minta tolong dengan kau. Dia kata, kau nak minta tolong apa? Tak ada apa. Just aku nak minta tolong aja. Yalah, kau nak minta tolong apa? Ceritalah dulu. Tak ada apa. Aku tak ada nak minta tolong apa. Just nak minta tolong. Please, tolonglah aku. Yelah, tolong apa? Tak ada apa. Kita pun tolong belah je lah. Tolong tinggal dia kat situ. Tak, bila kata nak minta tolong, tolong apa? Cakaplah tolong apa. Jadi dalam ayat ni, wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami mohon pertolongan. Minta tolong apa? Tak ada sebut pun. Sebab sebenarnya dia kembali kepada iyyaka na'budu. Sebab tu dua iyyaka dalam ayat ni. Iyyaka na'budu, akan dikau kami abdikan diri. Dan nak mengabdikan diri, kita tak mampu, bergantung pada kekuatan dan diri kita. Maka kita mohon pertolongan, wa iyyaka nasta'in. Minta tolong untuk apa? Untuk merealisasikan janji iyyaka na'budu. Mana Tuhan, kepada engkau lah kami sembah dan kami mohon pertolongan kepada engkau untuk menyempurnakan ibadah kami ini. Jadi, bila kita minta tolong pada Allah pula, wa iyyaka nasta'in, Allah bagi pertolongan ke tak ada bagi pertolongan? Biasa kita baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam solat lah. Dalam solat zuhur tu, contoh kita baca 4 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta tolong kepada Tuhan. Habis solat aja, kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok lampu kek. Tuhan ada bagi apa-apa tak? Aku minta tolong tadi. Nak bayar hutang, tak ada apa, tak ada. Tak ada. Jadi kita bila minta tolong pada Tuhan, wa iyyaka nasta'in, Tuhan bagi pertolongan ke tidak? Tuhan bagi. Tuhan bagi kat mana? Sejurus selepas itu, dengan cara Tuhan ajarkan kita satu doa yang paling penting dalam hidup kita. Yang kita baca doa ni paling kurang 17 kali sehari semalam dalam 17 rakaat salat fardu 5 waktu. Paling kurang. Doa yang sangat pendek, sangat ringkas, tapi paling penting dalam hidup kita, paling banyak kita baca doa yang berbunyi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah atau bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Doa ni pun kalau nak cerita punya panjang lah. Jadi, kita ringkaskan yang dimaksudkan dengan ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus.
Yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus as-siratal mustaqim ni adalah jalan apa? Jalan Tuan Razak ke? Jalan mak bapak kita? Bukan. Jalan as-siratal mustaqim ni maksudnya adalah jalan Al-Quranul Karim. Tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tafsirkan yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus, maknanya jalan yang membawa ke syurga lah. Jalan apa yang boleh membawa ke syurga iaitu jalan Al-Quranul Karim. Jadi as-siratal mustaqim tafsirannya Al-Quranul Karim, jalan Al-Quran yang membawa ke syurga. Jadi bila Allah ajarkan kita doa ni ihdinas siratal mustaqim, dengan mengamalkan doa ihdinas siratal mustaqim, maka besar harapan kita untuk dipimpin dan dibimbing oleh Allah sehingga selamat menjejakkan kaki ke dalam syurga. Cuma ada dua persoalan di sini. Persoalan pertama, bila ustaz nak berhenti, dah 9:30. Tu persoalan yang sangat penting tu. Tak apa. Yang tu kita jawab lepas ni. Persoalan yang kedua yang juga tak kurang penting iaitu, adakah memadai dengan sekadar kita mengamalkan doa atau dengan kita baca ulang kali setiap hari ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, automatik masuk syurga? Tidak. Allah ingatkan di dalam ayat ke-7 selepas tu, atau lebih tepat saya kata ayat terakhir. Kalau saya kata ayat ke-7, dia tanya pula lepas tu ayat ke-berapa, bila nak berhenti, sejam lebih dia ni. Jadi senang cakap ayat terakhir. So kita pun boleh tarik nafas lega, makna dah nak berakhir. Jadi pada ayat terakhir Al-Fatihah, Allah akan jelaskan, Allah akan tegaskan bahawasanya bukan bererti bila Allah turunkan Quran, automatik semua manusia akan masuk syurga. Bukan bererti bila Allah ajar doa ihdinas siratal mustaqim, siapa-siapa baca ihdinas siratal mustaqim dengan berdoa sahaja automatik masuk syurga. Tidak. Allah nak jelaskan, tegaskan di akhir Al-Fatihah bahawasanya sekalipun Allah dah turunkan Al-Quran, Allah dah ajarkan doa-doa untuk masuk syurga, tetap akhirnya manusia akan terbahagi kepada 3 golongan. Dengan 3 takdir yang berbeza. Ya Allah rumuskan keseluruhan takdir manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, manusia satu daripada 3 golongan, tiada yang keempatnya. Sama ada dia ahli syurga siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang mendapat nikmat syurga. Ni golongan yang bertuah, yang beruntung. Ataupun dia termasuk di kalangan ghairil maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai ke atas mereka. Bila kata dimurkai, mana dihumban masuk syurga ke? Tak lah, confirm lah humban masuk neraka, mana ada humban masuk syurga. Lepas tu yang ketiga adalah golongan ad-dallin, golongan yang tersesat. Bila kata tersesat ni, Tuhan tak sebut pun tersesat ke mana? Tak payah sebut. Bila kata ad-dallin, golongan yang tersesat. Logik ke tersesat, mana tersesat ke syurga? Mana tu? Tak boleh bayang ada orang hari akhirat nanti, dia dah lalui titian sirat yang begitu panjang perjalanan. Tiba-tiba sampai ke hujung dah. Sampai ke hujung dia nampak ada pintu kat hujung tu bercahaya pula, lepas tu ada malaikat tunggu sambut dia. Dia sampai-sampai aja malaikat kata, "Tahniah Pak Haji. Selamat sampai ke syurga. Macam mana perjalanan? Penat tak?" Dia kata, "Kejap-kejap tuan malaikat. Sebelum saya masuk, saya nak tanya, ni tempat apa ni? Lain macam aja. Ni pintu apa?" Malaikat kata, "Tempat apa ni? Syurga lah. Jom masuk cepat." Dia kata, "Ya Allah malaikat, macam mana saya boleh tersesat? Saya nak ke neraka, macam mana boleh sesat masuk syurga?" Tak ada. Tak ada orang nak ke neraka sesat masuk syurga. Tak ada. Yang ada, orang nak ke syurga, tersilap jalan lalu tersesat masuk neraka. Yang tu ada. Orang nak ke neraka tersesat masuk syurga, tak ada. Kalau nak ke neraka, memang ke neraka jugalah. Yang ada nak ke syurga, sama ada sampai ke syurga dengan selamat atau tersesat, terjatuh dalam neraka. Jadi Tuhan tak payah cerita panjang-panjang. Tuhan sekadar berfirman, waladhdallin. Orang-orang yang tersesat, faham-faham sendiri mana tersesat tu ke neraka, bukan ke syurga. Jadi 3 golongan ini yang mana Allah rumuskan semua nasib dan takdir umat manusia ni, dalam 3 ni hanya 1 golongan ke syurga dan 2 lagi ke neraka. Membuatkan kita tertanya-tanya, alamak, siapa dia golongan allazina an'amta alaihim, ahli syurga? Macam mana kita nak jadi ahli syurga? Apa rahsia dia? Apa amalan dia? Macam mana? Dan juga membuatkan kita tertanya-tanya, siapa pula golongan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai? Pasal apa Tuhan murka pada mereka? Mesti ada dosa salah dia orang buat ni sampai Tuhan murka, sampai tak ampun mereka ni. Apa yang dia orang buat Tuhan tak ada cerita pun.
Lepas tu ad-dhalin, orang tersesat. Pun takut juga. Kita semua tak nak buat dosa, kita semua beramal nak masuk syurga. Tapi dalam perjalanan nak masuk syurga ni, ada juga orang yang terlencung, tersesat, jatuh neraka. Bahaya ni. Jadi kita risau, kita nak masuk golongan pertama, nak lindungi diri daripada golongan kedua dan ketiga, bagaimana caranya yang Allah tak jelaskan sedikit pun di dalam Al-Fatihah. Tapi Allah jelaskan di mana? Allah jelaskan sejurus selepas itu bermula ayat pertama Al-Baqarah. Dengar Ustaz sebut Al-Baqarah, kita pun nak pengsan. Biar betul Al-Fatihah sejam lebih tak habis-habis. Al-Baqarah dia nak masuk pula. Kiamat tak habis-habis. Jangan takut kita tak masukkan Al-Baqarah. Al-Baqarah tu tengoklah kesempatan lain ke, waktu lain ke, atau kalau ada ustaz lain ke apa ke. Yang mana permulaan Al-Baqarah daripada ayat 1 sampai ayat 20, topik pertama Al-Baqarah adalah semata-mata bertujuan nak menghuraikan ayat terakhir Al-Fatihah mengenai nasib dan takdir 3 golongan manusia tadi, yang 1 ke syurga dan 2 lagi ke neraka. Jadi itu perincian berkaitan 3 golongan ini dan juga beberapa perincian lain yang tak sempat kita kupaskan tadi, yang kita skip sahaja daripada ayat-ayat Al-Fatihah tadi. Itu yang mungkin kalau ada jodoh di kesempatan lain kita huraikan dengan lebih mendalam, dan itu sedikit sebanyak yang kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua di kalangan golongan yang pertama, allazina an'amta alaihim, yang mendapat nikmat syurga yang kekal abadi, dan juga semoga Allah melindungi kita daripada termasuk di kalangan al-maghdubi alaihim maupun golongan ad-dhalin. Dan semoga dengan itu kita apabila dipisahkan di dunia dipertemukan semula di dalam syurga bersama an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan apa yang baik daripada kurnian Allah Subhanahu wa taala, dan saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan, dan kalau terkasar bahasa dan juga kalau terlebih masa. Dan memedai sekadar ini dahulu dari saya, dan saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis ataupun kepada MC kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Kita nak Ya, tak dengar. macam mana? Boleh Ustaz? Boleh tak kalau kita nak buka soalan ke macam mana? Ataupun Ustaz ada hal? Tak apa, saya tak ada urusan sekarang. Boleh, tak ada masalah. Tak ada kan? Jadi kita boleh buka soalan Ustaz Boleh. Sekiranya ada jemaah yang nak bertanya lah, biasanya macam tu lah. Kau ada Ya. kemungkinan. Ya. Boleh Ustaz Ya, boleh. Silakan jemaah kalau ada persoalan. Ini pertama kalinya Ustaz bersama Nur Iman, Masya Allah. Rasa tak cukup, tak ada surah Al-Fatihah, Masya Allah. Jemaah, suara saya jelas ke Ustaz? Maaf, saya tak dengar pula. Ya. Jelas. Baik, Alhamdulillah. Ustaz, okey. Persoalannya, mengapa Allah memilih surah Al-Fatihah dalam solat? Ya, dia ni pun mengapa surah Al-Fatihah dipilih sebagai surah yang wajib di dalam solat. InsyaAllah nanti kita akan lihat antara nama-nama lain bagi surah Al-Fatihah adalah As-Salah. Surah Al-Fatihah tu antara nama dia juga adalah surah salat. Sebab Al-Fatihah menjadi satu-satunya surah yang menjadi rukun di dalam salat, sebab surah Al-Fatihah merupakan surah yang menyeimbangkan hubungan Tuhan dengan hamba. Yang mana kita akan tengok nanti surah Al-Fatihah ada 7 ayat, dan kalau kita bahagi 2, 7 ayat Al-Fatihah, dia akan jadi 3,5. Dan kalau kita perhati satu-satu daripada Alhamdulillahirabbil alamin sampai ad-dhalin tadi, kita akan dapati 3,5 pertama daripada Al-Fatihah semua mengenai Tuhan.
Daripada alhamdulillahirabbil alamin arrahman arrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Sampai situ semua mengenai Tuhan. Kemudian 3/2 yang terakhir daripada Al-Fatihah, 3/2 yang kedua daripada wa iyyaka nasta'in sampai akhir surah semua mengenai hamba. Jadi 3/2 Al-Fatihah awalnya tentang Tuhan, 3/2 akhir Al-Fatihah tentang hamba, nak menggambarkan erat dan kuatnya ikatan antara Tuhan dengan hamba itu. Mana seseorang dia tidak boleh hidup tanpa bertuhan. Jadi sebab itu bila mana salat juga merupakan merupakan ibadah yang pertama yang akan dihitung, ditimbang di hari akhirat nanti. Maka kerana itu Allah nak pastikan salat seseorang itu terjamin dan berkualiti, maka Allah masukkan di dalam salat itu surah yang paling menghubungkan hubungan seseorang dengan Tuhan, iaitu surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Jumaat ada nak tanya tak? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah basmalah bismillah tu sebahagian daripada surah Al-Fatihah? Sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Terima kasih Ustaz. Ustaz mana hilang? Ustaz masih di Ustaz dah. Ustaz ni. Ustaz terkeluar Sebab kot. dia ingatkan lain Mira kot, lain Ustaz lag. Macam lag je lain dia. Kan lain Mira sebab Ustaz tak macam tak dengar mula-mula. Ustaz online tadi. Terkeluar. Ustaz line Ustaz okey, line Mira macam putus-putus. Pada ibu lah, pada handphone ibu. Oh lag. Line. Lepas tu Mira tak dengar Ustaz cakap. Gitulah. Ustaz okey. terkeluar tu bermasuk. Ustaz masuk dah. Ustaz tak on mic. Assalamualaikum Ustaz. Okey, masya-Allah. Terkeluar ya Ustaz tadi ya. Ya, terkeluar tu. Tadi dengar tak soalan tadi? Tak sempat dengar. Oh tak sempat dengar. Adakah bismillah tu, basmalah tu sebahagian daripada surah Al-Fatihah? Itu saja pertanyaan. Al-Basmalah dia confirm sebahagian daripada Al-Fatihah. Dan juga sebahagian daripada semua surah dalam Al-Quran kecuali surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Cuma para ulama khilaf adakah basmalah itu dikira ayat 1 atau bukan dikira ayat 1. Mana Bismillahirrahmanirrahim ni sebahagian daripada surah. Tapi adakah dikira sebagai ayat 1 atau sebagai pembukaan surah? Jadi dia semua sepakatlah Bismillahirrahmanirrahim ni memang ayat dalam ayat dalam Quran. Cuma dalam mushaf nak dikira ayat 1 ke atau bukan ayat 1 tetapi sebagai pembuka surah sahaja. Jadi khilafnya dari segi situ sahajalah. Sebab ada yang certain negara tu dia tidak baca basmalah kan masa baca Al-Fatihah. Dia sebenarnya dia baca. Kebanyakan negara sebenarnya baca, cuma tidak baca kuat tu sahaja. Mana sama ada dia macam contoh kita kalau mazhab Syafi'i dekat Malaysia ni, kita akan baca kalau solat isyak ke contoh, kita baca Al-Fatihah dengan kuat dan Bismillah pun kita baca dengan kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab kita kira Bismillah tu ayat 1. Tapi sebahagian negara macam contoh Saudi ke, yang bermazhab Hambali, dia baca Bismillah juga dan anggap Bismillah juga ayat dalam Al-Quran, tapi sekadar tak nyaringkan suara. Mana dia baca slow, dia baca juga. Dia baca perlahan, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Alhamdulillahi, baru dia nyaringkan suara. Jadi kita tak perlu risaulah, dia memang baca Bismillah tu. Cuma mazhab dia baca perlahan, Bismillah. Bila Alhamdulillah baru dia baca kuat. Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.
Baik, Alhamdulillah. Jemaah ada lagi soalan tak? Kalau tak ada, kita tutup majlis kita. Masya Allah. Mungkin nak sarapan ke apa ke? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okay, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nak Waalaikumsalam tanya. warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni saya nak tanya sikit. Berkenaan dalam apabila kita mendirikan solat tu, kalau kita macam kita try to concentrate lah dalam Al-Fatihah sampai habis solat boleh. Tapi kadang Al-Fatihah tu kita boleh lagi control, concentrate. Tapi lepas tu kita macam lain-lain. So kita punya solat tu kira diterima ke tak? Dia pertama sekali kita tengok Allah nilai amalan seseorang pertama sekali berdasarkan usaha dia, effort dia. Bukan berdasarkan pencapaian atau hasil atau result dia. Allah bukan tengok orang ni salat dia sempurna ke tidak, dia banyak ke tidak. Itu bukan penilaian pertama. Tapi pertama sekali Allah tengok usaha dia. Kalau dia salat tak khusyuk dan memang dia pun tak ada usaha nak khusyuk. Dia sekadar yang penting aku salat sah, aku angkat takbir dan habis dengan bagi salam. Khusyuk dan usaha nak tak ada khusyuk dan usaha khusyuk pun tak ada. Itu yang kita kata ditakuti salatnya tidak diterima lah, ditakuti. Tapi kalau dia salat dan dia cuba berusaha untuk khusyuk dan syaitan pun tak pernah putus asa nak laikan dia dan ingatkan dia pasal kau punya ikan tadi dah hangus kau punya meeting lepas ni nak cari jauh kau dengan bos apa semua. Time solat tu syaitan tak pernah putus asa nak lalaikan dia. Dia terlupa, lepas tu cuba balik untuk khusyuk. Dia berlawan dengan syaitan, Allah tengok dia ada usaha untuk khusyuk. InsyaAllah Allah amat solat dia insyaAllah. Macam kita cuba lawan syaitan ni bila dia nak nak itukan kita balik ke concentration dah dalam solatnya. Macam tali lah, tarik tali daripada kita sama syaitan kan. Kita cuba concentrate lah. Okay, faham Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana nak soal ni? Al-Fatihah ni macam kita baca bacaan Al-Fatihah ni merangkumi satu Al-Quran. Macam mana Ustaz ya? Ustaz boleh explain? Macam mana? Kurang jelas. Kurang jelas. Saya pun tak tahu macam mana nak tanya ni. Kalau Al-Fatihah ni betul ke Al-Fatihah ni dikatakan kalau kita surah yang merangkumi satu Al-Quran. Itu insya-Allah kita akan huraikan yang mana antara nama lain Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Iaitu rumusan kepada keseluruhan Al-Quran. Maknanya 30 juzuk Al-Quran ni, 1236 ayat Quran ni semua ni banyak-banyak cerita dalam Quran ni semuanya dirumuskan dalam 7 ayat Al-Fatihah saja. Cuma kita nak huraikan tentang rumusan Al-Quran dalam Al-Fatihah tu cerita panjang. Yang mana setiap 7 ayat Al-Fatihah tu ada merumuskan bahagian-bahagian tertentu bagi keseluruhan Al-Quran. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dalam ayat Ar-Rahman Ar-Rahim tu Ustaz ada mention surah An-Nahli An-Nahl. Ya, surah An-Nahl ayat berapa ayat berapa? Saya tengok nombor ayat. Atau An-Nahlu ya Ustaz? Ya boleh. Kalau dalam surah An-Nahl contoh dekat boleh tengok dekat ayat yang ke-18. Terima kasih Ustaz. Surah An-Nahl ada ayat 18. Atau kalau dalam surah Ibrahim pun ada juga sebenarnya ayat yang mirip dengan tu. Kalau dalam surah Ibrahim boleh tengok dekat ayat yang ke-34. Pun ada juga ayat yang mirip dengan tu, ayat 34 surah Ibrahim. Tadi saya dah dengar Ustaz sebut 2 surah tapi saya dapat tangkap An-Nahl je lah. Yang lagi satu takut nak tembak pula, takut tak kena. Ya tak apa.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz macam ada soalan satu jemaah tadi, maksud pertanyaan dia macam fadilat kita membaca surah Al-Fatihah. Bermakna bila kita baca satu surah Al-Fatihah tu bersamaan dengan kita membaca satu Al-Quran. Maksud pertanyaan dia macam tu. Macam kita baca surah Al-Ikhlas kan Ustaz kan. 3 kali kita membaca, fadilat dia bersamaan satu Al-Quran. Maksud dia nak tanya macam tu lah Ustaz. Benar tu ke? maksud Macam tu. dia tak dia mungkin itu soalannya. Tapi memang ada kita kata yang bila kata Al-Fatihah tu menyamai satu Al-Quran, tapi bukan dengan maksud sekali baca Fatihah macam baca keseluruhan Quran, bukanlah. Yang dimaksudkan dengan Al-Fatihah itu merangkumi keseluruhan Al-Quran, maknanya Al-Fatihah merumuskan keseluruhan yang terkandung dalam Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mak Jah. Mak Jah bagi salam je, lepas tu dia dah hilang. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey ni Mak Jah nak tanya luar daripada tajuk. Tanya, Ustaz asal orang mana? Saya orang Selangor. Mak asal orang Selangor, ayah orang Melaka. Oh, gaya cakap macam orang Negeri Sembilan. Ya ke? Allahuakbar. Okey Ustaz. Maaf ya Ustaz. Okey, terima kasih. Mak Jah tu orang Negeri Sembilan Ustaz. Tu dia ingat Ustaz selain macam orang Negeri Sembilan kot. Masya Allah. Maaf ya Ustaz. Ya. Terima kasih. InsyaAllah. Baik jemaah, rasanya kalau tak ada soalan kita tutup siang Ustaz. Tu anak dah jenguk-jenguk tu. Nak ajak pergi jalan mungkin. anak ke adik? Ya Allah. Assalamualaikum. Okey, ada lagi? Satu soalan. Soalan terakhir mungkin? Silakan. Ustaz, kalau kita membaca Al-Fatihah dalam solat dengan kurang tepat tajwidnya dan sebutan hurufnya, adakah solat kita itu akan diterima? Akan apa? Adakah solat kita itu tidak akan diterima sebab tajwid kita, makhraj huruf kita tu tidak berapa tepat, tidak berapa betul. Maknanya terlari daripada maksud Al-Fatihah itu sendirilah. Jadi apa status solat kita? Dia kalau bacaan Al-Fatihah dalam solat, dia kalau dalam ilmu tajwid kita ada yang disebut sebagai lahnun jali, iaitu kesalahan yang sangat jelas dan mengubah makna, dan satu lagi disebut lahnun khafi, iaitu kesalahan yang tak dikira kesalahan yang jelas dan tidak sampai mengubah makna. Dan kebiasaannya orang yang baca Al-Fatihah walaupun tajwid dia banyak salah, kebiasaannya kesalahan yang dilakukan daripada kategori lahnun khafi lah, iaitu kesalahan yang dimaafkan. Yang mana bukan makna dia tak payah belajar, dia kena belajar. Tetapi selagi dia masih belajar dan dia masih lakukan kesalahan tu, dimaafkan. Dan biasanya kesalahan tajwid itu tidak mengubah makna. Dan jaranglah orang yang baca Al-Fatihah dengan kesalahan yang sampai mengubah makna. Jadi insya-Allah tak ada masalah. Tapi apapun dari masa ke masa dia mesti ada usaha untuk perbaiki bacaan Al-Fatihah. Okey, terima kasih Ustaz. Maknanya status solat kita tu insya-Allah lah, insya-Allah diterima Allah lah. Ya, Okey. insya-Allah. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Rasanya
kita boleh kalau ada rezeki banyak umur, insya-Allah mudah-mudahan Ustaz dapat bersama dengan Gemerut Iman lagi kan, untuk kita sambung lagi mentadabbur ataupun tafsir surah pilihan, insya-Allah. Mudah-mudahan banyak InsyaAllah. yang kita dapat hari ini daripada apa yang diberi pencerahan oleh Ustaz. Surah Al-Fatihah ni paling minimum kita ulang surah Al-Fatihah sebanyak 17 kali paling minimum dalam solat kita, masya-Allah. Jadi banyak lagi kelebihan sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ada rezeki lagi Ustaz untuk bersama dengan Gemerut Iman. Jadi kita tutup kuliah Ustaz, boleh ya? Ya. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan jazaa Ustaz. Dapat bersama dengan Gemerut Iman hari ini, masya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemerut Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi hingga ke saat ini, masya-Allah. Jangan lupa kita ada kuliah asar hari ini bersama dengan Al-Fadil Imam Farid bin Sya'ri dengan Al-Wafi hadis Imam Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi, masya-Allah, insya-Allah pada pukul 5.15 petang hari ini. Jadi saya mewakili Gemerut Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.